kawasan. So penduduk telah memberi keputusan nak YB datang ke kawasan. Kami pun sudah arrange dengan YB. Kita ada YB kawasan, YB Lim Swee Kim dengan YB Raya dah sampai. Dan juga kita ada ahli majlis Brother Nicholas dan dari puan dari MBPB ya puan. Okey. Hari ini mereka datang sini untuk memberi penjelasan mengenai dokumen yang telah diberi. Okey, kita biar YB okey. Puan Baldia dari MBPP akan memberi penjelasan mengenai proses dalam dokumen ya. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih untuk explain. Actually, penyewaan ni dikenakan sejak kita bagi surat tawaran pada bulan 2017 kan. Surat tawaran kita bagi kepada semua penduduk di sini. Because duduk di atas tanah majlis. That's why kita start 2017 kita buat bancaan semua mana-mana tanah majlis akan dikenakan sewa lah. So that's why 2017 kita hantar surat tawaran kepada semua penduduk di kampung Rawan ni lah. Dan kita sudah terima akuan terima daripada tuan-tuan semua yang setuju untuk penyewaan tanah ni. Dan tuan-tuan pula telah diberi agreement untuk ditandatangani lah. Kita telah memberi beberapa kali surat agreement ni tetapi tidak dikembalikan. So pada 30 Januari 2019 kita hantar lagi notis untuk sign dalam tempoh 14 hari. Kerana sebelum-belum ni kita hantar, tuan-tuan tak pernah reply balik lah. That's why kita hantar dalam tempoh 14 hari untuk tuan-tuan sign. Actually kita bagi ini untuk legalize semua penyewaan di sini. Bukan kita ada apa-apa projek pun dekat sini. Kita just nak legalize tuan-tuan sebagai yang menghuni ke atas tanah majlis ni. That's why kita bagi notis. Semua tanah majlis kita nak legalize penyewaan. Kita dah buat semakan dan agreement kita standard untuk semua penyewaan. Di mana semua standard. Kita tak ada perbezaan di mana-mana di mana-mana tanah pun. Contoh di Jalan Perak, kita ada projek di sana dan kita pun telah memberi agreement yang sama kepada mereka. Dan bila kita offer dekat mana-mana developer, dia perlu mengikut garis panduan kerajaan negeri. Yang mana ada rumah, dia perlu ganti rumah lah. Itu syarat yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Kita tak akan abaikan yang tu. Cuma agreement kita standard saja. Itu saja saya nak maklumkan. Standard pun mentakutkan penduduk sini. Kemarin cakap YB Lim Swee Kim dan Puan lupa nama tadi, Puan Madia daripada Jabatan Penilaian, Encik Alex pengurusi JKKK, MPKK ya, Encik Nicholas, tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam. Saya minta maaf, saya dah YB Lim Swee Kim. Saya minta maaf lah, YB Lim Swee Kim sampai awal saya sampai lewat sedikit di atas kelewatan. Sebenarnya perkara ini dibawa kepada perhatian saya dan YB Lim Swee Kim lewat malam kemarin tentang satu video yang ditunjukkan kepada saya berkenaan dengan keresahan, ketakutan penduduk di sini untuk menandatangani perjanjian ini. Jadi walaupun ada cadangan untuk tuan-tuan dan puan-puan datang ke pejabat saya dan pejabat YB Lim Swee Kim, saya dan YB Lim Swee Kim sebagai wakil rakyat kawasan ini datang berjumpa dengan tuan-tuan malam ini kerana itu adalah pendekatan yang diambil oleh kerajaan baru. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya orang barulah. YB Lim Swee Kim ini bukan orang asing di kawasan ini, betul? Tiap-tiap kali berlakunya banjir dan masalah di sini, saya rasa beliau tak serik datang ke sini memberi bantuan. Jadi bila berlaku satu berita mengatakan bahawa penduduk risau, kononnya ada pembangunan yang akan berlaku, mereka akan diusir keluar, saya dan YB Lim Swee Kim terus menerima panggilan, kita berterima kasih kepada Encik Alex dan pasukannya yang telah berhubung dengan kami. Jadi kami terus datang ke sini untuk memberi penjelasan. Kalau kita
Saya dihubungi oleh seorang pada hari Ahad kalau tak silap saya. Ya, beliau perkenalkan diri dan mengatakan bahawa adakah saya tahu mengenai perkara ini. Saya maklumkan kepada beliau. Pertamanya, saya tidak dimaklumkan. Saya beritahu kepada beliau kalau ada masalah terus datang ke pusat khidmat saya. Dan beliau juga ada tanya dengan saya bagaimana dengan perjanjian ini, boleh sign atau tidak. Saya kata saya kurang pasti tentang kandungan perjanjian. Beliau kata beliau nak tanya pendapat saya kata tidak ada masalah, saya boleh beri pendapat saya. Dan beliau juga mengatakan ada beberapa klausa-klausa yang penduduk-penduduk sini risau. Salah satu daripadanya adalah mengenai klausa ketiga yang memberi hak kepada pihak majlis untuk membatalkan perjanjian ini ataupun menamatkan perjanjian ini dalam masa 1 bulan daripada tempoh masa notis itu dikeluarkan. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang telah dimaklumkan oleh puan daripada pejabat penilaian tadi, betulkah surat tawaran ini telah dikeluarkan pada tahun 2017? Saya nak tanya, 2017. Berapa orang yang telah tanda tangan? Saya rasa saya buat pembetulan, tuan. Ya. Surat ini dikeluarkan pada 30 hari bulan Januari 2019. Okey, so sebelum ini surat tawaran tidak ada? Bayar sewa saja. Okey, so maksudnya memang ada surat yang dikeluarkan tapi perjanjian tidak ada? So janji untuk bayar tanah. Okey, baik. So kali ini pihak majlis meminta tuan-tuan dan puan-puan tanda tangan perjanjian ini. Pertamanya, saya fikir adalah untuk kita mengetahui siapakah yang tinggal di kawasan ini. Kerana ada yang dah tinggal lebih kurang mungkin masa yang lama. So kita perlu mendapatkan pengesahan bahawa ini adalah tuan-tuan punya rumah yang tinggal di kawasan ini. Tanpa perjanjian ini, kita tidak tahu siapakah tuan punya rumah yang tinggal di sini. So kalau katakan ada, kalaulah ada seperti yang puan telah beritahu tadi, katakan satu pembangunan di kawasan ini, kalaulah katakan ada apa-apa cadangan untuk memberi pampasan, jangan tersilap faham ya. Saya bukan mengatakan bahawa ada pembangunan. Kalau ada pembangunan, kalau ada rancangan oleh pihak majlis untuk membangunkan tempat ini, memang akan timbul persoalan bagaimana pampasan. Bila timbul soalan bagaimana pampasan, timbul persoalan siapa yang berhak mendapat pampasan. Pada masa itu akan ada pihak-pihak yang mengatakan kami pun tinggal di sini. Ia berlaku di banyak tempat. Daripada 50 keluarga, tiba-tiba 60 keluarga akan datang mengatakan bahawa saya tinggal di sini, ini rumah bapa saya, mak mertua saya dan sebagainya. So ini adalah untuk membela dan juga mempertahankan hak orang-orang yang asalnya tinggal di kawasan ini. Kalau menandatangani perjanjian ini, ia akan mengesahkan tuan-tuan dan puan-puan memang telah menerima tawaran, memang tinggal di kawasan ini. Itu adalah sebab utama mengapa pihak majlis ingin memberi surat tawaran ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bayangkan, kalau katakan pihak majlis ingin mengosongkan tempat ini, kalau pihak majlis ingin menganggap tuan-tuan dan puan-puan sebagai setinggan penceroboh di kawasan ini, tidak ada sebab untuk pihak majlis untuk mengeluarkan surat. Tuan, boleh saya cakap sikit?